Haleluya, sama-sama kita doa dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita mulakan sesi kidung. Mari kita nyanyi kidung nomor 212. Kidung seterusnya kidung 524. 524. Kidung terakhir, kidung 399. Kidung 399. Kristen.
Kita sama-sama doa dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita akan memerlukan, yaitu Sabat pagi, kita sama-sama naikkan pujian Kidung bilangan 129. 129. Singkikan haluniawi, peringati sebabnya, peringati sebabnya, ulama berbangga, Tuhan beri istirahat, Dia berikan mana syurga untuk pelihara rohku, untuk pelihara rohku. Puji syukur dan berdoa ku panjatkan padanya. Tuhan berikan sentosa memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Ini kerja untuknya, sukacita di hati, bahagia penuhi sebab, apalagi di syurga, pasti lebih bahagia. Kita syukur kepada Tuhan Yesus. Sekarang kita akan doa. Dalam doa kita mohon Tuhan Yesus memimpin kebaktian Sabat pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kita satu hati, kita bersujud, kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Dalam nama Tuhan Yesus, berkhotbah. Pagi ini kita akan sama-sama kongsi tentang tajuk ini. Persekutuan dengan saudara-saudara. Persekutuan dibolehkan iaitu melalui Tuhan Yesus. Persekutuan dibolehkan melalui Tuhan Yesus. Iaitu melalui Tuhan Yesus sudi dilaknat di atas kayu salib, mempersembahkan diri untuk kita. Dia mati di atas kayu salib, dan kerana itu dia mendamaikan kita. Iaitu melalui kematian Yesus, manusia dan Tuhan didamaikan, dipersatukan, dan juga manusia dan manusia juga didamaikan, dipersatukan. Oleh kerana itu, hari ini kita boleh ada persekutuan dengan Tuhan Yesus dan dengan manusia, iaitu saudara-saudara. Iaitu persekutuan dibolehkan, iaitu melalui Tuhan Yesus. Dan hari ini kita harus ada persekutuan dengan Tuhan Yesus. Kita lihat 1 Korintus pasal 1 ayat 9. 1 Korintus pasal 1 ayat 9. Ayat 9. Tuhan yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Iaitu melalui Tuhan, hari ini kita dapat iaitu persekutuan dengan Tuhan Yesus, Ini dulu kita sudah kongsi iaitu persekutuan dengan Tuhan. Dan kita juga harus ada persekutuan, persahabatan iaitu dengan saudara-saudara. Kita lihat Rasul pasal 2. Rasul pasal 2 ayat 42. Ayat 42. Di sini Alkitab kata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Di sini mereka iaitu meneruskan persekutuan dengan rasul, dengan saudara-saudara. Kita boleh juga lihat Mazmur. Mazmur nombor 55 ayat 15. Mazmur 55 ayat 15. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik
di sini ada pergaulan, ada persekutuan, ada persahabatan. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Tuhan di tengah-tengah keramaian. Sama-sama pergi ke rumah Tuhan di tengah-tengah keramaian dengan saudara-saudara yang lain. Di sini bergaul dengan baik. Di sini boleh beritahu kita tentang persahabatan, persekutuan. Hari ini kita juga harus ada persekutuan, persahabatan dengan saudara-saudara. Apakah itu maksud atau definisi persekutuan? Apakah itu maksud atau definisi persekutuan? Kita kongsi 4. Pertama sekali, definisi bila kita kata persahabatan, persekutuan, dia maksud mesti ikut serta, mesti sertai lah. Kita mesti ikut serta. Kalau ada apa aktiviti, acara, kita mesti campur. Kita mesti sertai, kita mesti ikut serta. Tadi kita ada baca Rasul pasal 2. Kita lihat kembali Rasul pasal 2 ayat 42. Rasul pasal 2 ayat 42. Di sini kata mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul memecah roti dan berdoa. Mereka selalu berkumpul. Kalau ada apa acara, aktiviti mesti ikut sertai. Ini adalah maksud persekutuan. Mesti ikut, mesti sertai. Kedua, berkomunikasi, bergaul, berkomunikasi. Bila kita bertemu dalam persahabatan, persekutuan, kita mesti komunikasi, berbicara, kongsi. Ketiga definisi adalah mesti berkongsi, berkongsi. Kita lihat Rasul pasal 2 ayat 44 dan 45. 44 dan 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Di sini kata persekutuan, persahabatan, maksudnya juga mesti berkongsi. Di sini kata kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, kongsi. Dan ayat 5 kata mereka membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Iaitu mesti kongsi. Kongsi tidak kira dari segi fizikal ataupun rohani. Fizikal, apa yang kita ada, kita kongsi. Mungkin makanan, kita kongsi masa dan sebagainya. Dari segi rohani, kita boleh kongsi pengalaman, kita boleh kongsi penderitaan, sukacita. Ini semua pun boleh kongsi. Ya, mesti berkongsi. Dan keempat, kita akan mencapai iaitu biasa, kebiasaan ataupun bersama ataupun persamaan. Mesti capai ini persamaan. Kita boleh lihat sini ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Mereka bersatu, mereka bersama. Ada persamaan, ada kebiasaan. Ayat 46. Ayat 46, Rasul pasal 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Tuhan. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir
dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Di sini mereka sehatilah. Ini adalah maksudnya persahabatan atau persekutuan, iaitu kita mesti ikut serta. Kita mesti sertai, kita mesti campur. Ini maksud persahabatan. Dan bila kita datang persahabatan, persekutuan, kita mesti berkomunikasi, dan kita juga harus berkongsi. Dan akhir sekali kita akan capai di mana kita ada persamaan. Ada persamaan, kita bersama menjadi satu kebiasaan, iaitu satu menjadi satu. Ini adalah maksud persekutuan. Hari ini kita mesti ada persahabatan, persekutuan dengan saudara-saudara. Oleh kerana itu kita mesti ikut serta. Kita boleh berkomunikasi, kita boleh berkongsi satu hati. Kita terus kongsi. Tadi kita kata mesti ada persekutuan, persahabatan dengan iaitu saudara-saudara. Kita terus bincang. Kita juga mesti ada persahabatan dengan iaitu pekerja suci lah. Pekerja suci. Semasa 2 abad pertama, Injil dibawa disebar dari tempat ke tempat, iaitu melalui apa yang mereka panggil guru perjalanan, iaitu mengikut jadual perjalanan. Ada satu jadual perjalanan disediakan, mereka dihantar keluar. Mereka dipanggil guru perjalanan, mengikut jadual perjalanan. Iaitu semasa 2 abad pertama, Injil dibawa, disebar dari tempat ke tempat oleh guru beginilah, guru perjalanan. Dan mengikut adat kebiasaan pemercaya ataupun jemaat, mereka akan menjemput guru atau penginjil ke rumah dan memberi peruntukan dalam perjalanan mereka. Ini adalah adat kebiasaan masa itu. Mereka diurus, dihantar keluar. Pemercaya ataupun jemaat menjemput mereka ke rumah dan memberi peruntukan dalam perjalanan. Dan itu dari segi mereka boleh atur rakan pendamping. Mereka boleh aturlah rakan pendamping untuk ikut pekerja ini. Mereka juga boleh memperuntukkan dari segi kewangan, tolong kewangan. Ataupun aturan pengangkutan dan sebagainya. Mereka sediakan keramahan dan juga sokongan. Ini adalah iaitu adat kebiasaan masa itu. Dengan berbuat demikian, mereka jalan dalam kebenaran. Mereka jalan dalam kasih. Iaitu perbuatan begini untuk menerima, menjemput persahabatan, persekutuan dengan pekerja suci-suci begini. Mereka jalan dalam kebenaran, mereka jalan dalam kasih. Seperti siapa? Seperti Gaius. Kita lihat 3 Yohanes. 3 Yohanes ayat 1 sampai 8. 3 Yohanes ayat 1 sampai 8. Seperti Gaius, ayat pertama. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang ku kasihi dalam kebenaran. Penatua mengasihi Gaius dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sihat-sihat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik.
memberkatilah. Kasih salam. Ayat 3. Sebab aku sangat bersukacita. Mengapa sukacita? Aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Penatua sangat sukacita kerana Gaius jalan dalam kebenaran. Apa jalan dalam kebenaran? Memanglah jalan dalam kebenaran. Tetapi jalan dalam kebenaran juga maksud jalan dalam kasih. Ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahawa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Jalan hidup dalam kebenaran juga jalan hidup dalam kasih. Ayat 5. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara. Di sini, dia buat ini atas saudara-saudara. Menjemput mereka. Walaupun di sini kata, sekalipun mereka adalah orang-orang asing, orang yang diutus oleh gereja, mungkin tidak kenal masa itu, tetapi tetap terima. Menyokong. Ada persahabatan, ada pergaulan, ada persekutuan. Ayat 6. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasihmu. Baik benar perbuatanmu jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Tuhan. Tadi sudah kasih jelaslah. Ini adalah adat kebiasaan. Melalui kasih, dia menerima. Bukan sahaja menerima, tetapi dalam masa itu ada persekutuan, persahabatan dengan saudara-saudara ini, iaitu guru perjalanan. Dan ayat 7 kata, sebab kerana namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ayat 8, kita wajib, di sini kata, kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bahagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Iaitu jalan dalam kebenaran, jalan dalam kasih, menerima, menyokong saudara-saudara ini. Iaitu di sini kata, dia ada mengambil bahagian dalam pekerjaan untuk kebenaran. Di sini kita dapat lihat Gaius, dia hidup dalam kasih. Dia menerima, menyokong. Dia ada persahabatan, persekutuan, pergaulan dengan saudara-saudara ini. Bukan sahaja Gaius. Siapa lagi? Kita lihat ayat 12. Ayat 12. Tentang Dimitris. Di sini sekarang beritahu kita tentang Dimitris. Tentang Dimitris, semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan engkau tahu bahawa kesaksian kami adalah benar. Dimitris juga begini, sama hati. Dia ada persekutuan dengan saudara-saudara, iaitu guru perjalanan. Dia menyokong, dia menerima. Bukan sahaja ini, mereka dalam kebenaran ada, iaitu persekutuan, persahabatan dalam kebenaran, dalam kasih. Tetapi walaupun ini adalah kebenaran, ini adalah baik, ini adalah kasih, tetapi bukan semua dalam gereja fikir begini. Gaius memang begini, Demetrius memang begini, tetapi bukan semua dalam gereja fikir begini. Seperti siapa? Diotrephes. Kita lihat ayat 9 dan 10. Ayat 9-10. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat
Tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Kita dapat lihat orang ini mungkin pemimpin gereja lah. Diotrephes. Dia bukan fikir seperti Gaius Demetrius menerima ada persahabatan, persekutuan dengan guru perjalanan ini, dengan saudara-saudara ini. Dia tidak sokong. Dia juga mau jadi orang terkemuka. Dia juga tidak mengakui menerima penatua Yohanes dan siapa yang diutus dia. Ayat 10. Kerana itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab dia meleteh, melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu, dia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Di sini kita boleh lihat apa yang dibuatkan Diotrephes. Dia tidak terima. Ayat 10 kata, dia tidak rasa puas. Dia sendiri tidak mau menerima saudara-saudara yang datang ini. Tidak mau persekutuan, persahabatan, pergaulan dengan yang diutuskan ini. Tetapi dia tidak mau terima, tidak mau sokong, tetapi dia juga mengucilkan, buang keluar gereja orang, jemaat-jemaat yang mau menerima. Di sini kita boleh lihat Diotrephes. Dia tidak mau persekutuan dengan saudara-saudara ini. Kita lihat ayat 11. Ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, dia berasal dari Tuhan. Tetapi barang siapa berbuat jahat, dia tidak pernah melihat Tuhan. Di sini ada satu dorongan untuk berbuat baik. Jangan jahat. Jangan seperti Diotrephes. Dia mau jadi besar. Dia mau jadi terkemuka. Tidak mengakui atau menerima Yohanes dan juga tidak menerima siapa yang diutus, dihantar oleh Yohanes. Dia tidak sokong. Dia tidak mau persahabatan dan iaitu persekutuan, pergaulan dengan saudara-saudara ini. Di sini Alkitab ada kasih dorong untuk berbuat baik. Itu mengadakan persahabatan, persekutuan dengan saudara-saudara. Dan kalau mereka buat begini, mereka ada bahagian dalam pekerjaan kebenaran. Mereka akan diberkat. Dari sini kita dapat faham. Kita mesti ada persahabatan, persekutuan, iaitu dengan saudara-saudara. Dan di sini iaitu guru perjalanan. Okey, kita akan terus bincang tentang persekutuan, persahabatan dengan saudara-saudara. Kita lihat 2 Yohanes. 2 Yohanes ayat 1 sampai 6. 2 Yohanes ayat 1 sampai 6. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Di sini kata penatua kepada ibu. Siapa ibu ini? Dari bahasa Yunani. Ibu ini yaitu Syria. Oleh kerana itu mungkin ini memang satu saudari. Memang satu saudari dan anak-anaknya. Saudari itu mungkin nama Syria. Tetapi
juga boleh beritahu kita kalau bukan tulis untuk saudari ini atau ibu ini dan anak-anak dia, ibu dan anak-anak boleh maksud apa? Gereja dan jemaat. Boleh ada dua maksud lah. Satu untuk ibu itu dan anak-anak, dan satu untuk gereja dan jemaat-jemaat. Iaitu penatua lah. Tulis kepada ibu atau anak-anak ataupun kepada gereja dan jemaat. Iaitu bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Ayat 2. Oleh kerana kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa dan dari Yesus Kristus, anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersukacita bahawa aku mendapati bahawa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Ayat 6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahawa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahawa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Di sini Alkitab beritahu kita. Alkitab beritahu kita yaitu jalan dalam kebenaran. Di sini jalan dalam kebenaran, yaitu melaksanakan atau mengamalkan kebenaran. Kebenaran adalah jalan dalam kasih juga. Di sini boleh beritahu kita tentang ini. Di sini Alkitab beritahu kita lah, yaitu jalan dalam kebenaran, yaitu melaksanakan, mengamalkan kebenaran. Apa itu jalan dalam kebenaran? Yaitu kebenaran adalah jalan dalam kasih, jalan dalam kasih. Kasih adalah jalan dalam kebenaran. Yaitu kebenaran adalah jalan dalam kasih dan kasih adalah jalan dalam kebenaran. Tetapi kasih mesti arif. Kasih mesti arif. Di sini Yohanes puji mereka kerana mereka jalan dalam kebenaran, mereka jalan dalam kasih. Tetapi bila melaksanakan kasih mesti arif dalam fikiran kita. Di sini penatua Yohanes memuji mereka melaksanakan, mengamalkan kebenaran, yaitu mereka jalan dalam kebenaran dan kasih. Tetapi kasih mesti arif. Penatua Yohanes tulis kepada gereja. Dia melarang persekutuan dengan guru yang sesat, yang palsu. Kita lihat 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 19. Pasal 2 ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, nescaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahawa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Di sini Alkitab ada beritahu kita, yaitu ada sekumpulan yang memisah, yang keluar, yang berpisah dari gereja. Mereka memang berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Mengapa? Kerana mereka keluar. Tetapi hal terjadi supaya mereka nyata bahawa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ini adalah yaitu kumpulan pemisah yang berpisah.
mereka sudah keluar. Dan bila mereka keluar, mereka juga pergi menginjil fikiran mereka, kepercayaan mereka, ajaran sesat. Oleh kerana itu, mereka juga bersandar atas jemaat gereja untuk menerima. Tetapi di sini Yohanes melarang persekutuan dengan guru yang sesat palsu. Kita lihat 2 Yohanes ayat 7 sampai 9. 2 Yohanes ayat 7 sampai 9. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahawa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ini adalah ajaran sesat masa itu. Ayat 8. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Tetapi supaya kamu mendapat upah sepenuhnya. Ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, dia milik bapa maupun anak. Di sini boleh beritahu kita, saudara-saudara ini yang sudah sesat, mereka menginjil ajaran sesat. Di sini Yohanes melarang ada persahabatan, pergaulan, persekutuan dengan mereka. Dia tulis supaya mereka arif. Dia tulis untuk mendesak supaya arif. Kita lihat ayat 10, 11. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, jangan kamu menerima dia di dalam rumahmu. Di sini kata jangan menerima, jangan terima. Iaitu jangan terima mereka iaitu dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepada mereka. Salam adat budaya masa itu iaitu mungkin mereka akan berkata Tuhan menyertai kamu, bersalam, Tuhan menyertai kamu, ataupun Tuhan memberkati kamu, ataupun damai sejahtera kepada kamu. Adakah jemaat harus bersalam begini kepada guru-guru sesat ataupun saudara-saudara yang membawa ajaran sesat? Adakah kita akan salam begini, Tuhan menyertai kamu, Tuhan memberkati, damai sejahtera? Tidak. Oleh kerana di sini ayat 10 kata, janganlah memberi salam kepada mereka. Ayat 11. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, dia mendapat bahagian dalam perbuatannya yang jahat. Di sini Yohanes tulis supaya mendesak mereka menjadi arif iaitu mempertahankan kebenaran. Jangan ada persekutuan persahabatan dengan saudara-saudara yang ajar ajaran sesat, yang sudah keluar, yang sudah berpisah dari kita. Mereka akan menjala seperti penyakit kanser ataupun gangren. Bahaya. Mesti jaga sendiri. Kita buat satu kesimpulan. Hari ini kita harus iaitu ada persekutuan dengan Tuhan. Ini adalah tema iaitu 1 Yohanes. Kita mesti ada persekutuan dengan Tuhan. Dan dari 2 dan 3 Yohanes beritahu kita tentang persekutuan, persahabatan dengan saudara-saudara. Iaitu Yohanes ketiga, kita harus ada persahabatan, persekutuan dengan pekerja suci, dengan saudara-saudara. Tetapi 2 Yohanes kata jangan, melarang. Jangan ada persahabatan, persekutuan dengan saudara-saudara yang ajar ajaran sesat. Jangan. Di sini dari surat Yohanes kita dapat lihat tentang ajaran persekutuan. Hari ini kita harus ada persekutuan dengan saudara-saudara.
Tetapi jangan ada persekutuan dengan saudara yang sudah berpisah, yang pemisah. Tuhan berkat. Kita nyanyi kidung 126. 126. Tuhan saling bersekutu, bersatu karena kasih-Nya jadi satu tubuh. Roh pengasih diam di hati, buah roh aman wangi, bersama nikmati satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Kita semua umat menjadi satu. Pengasih diam di hati, buah roh amat wangi, bersama nikmati saling kasih, menunjukkan semangat kekeluargaan, saling bantu dan percaya, hidup rukun selalu. Roh pengasih diam di hati, buah roh amat wangi, bersama nikmati, berkumpul di dalam Roh-Nya, tak akan berpisah. Bahagia bahagia, penuh berkat Tuhan. Roh pengasih diam di hati, buah roh amat wangi, bersama nikmati. Kita syukur kepada Tuhan Yesus. Sekarang kita akan doa. Dalam doa kita mohon Tuhan Yesus berkat menjagai. Kita terus doakan untuk yang sakit, yang iman lemah. Mohon Tuhan Yesus berkat semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kita satu hati, kita bersujud, kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Kita syukur kepada Tuhan Yesus. Kebaktian pagi sahabat ini sampai sini saja. Tuhan berkat. Haleluya.